Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah thumma amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi di dalam perbincangan kita berkaitan dengan ilmu tajwid menggunakan risalah kecil Al-Burhan fi Tajwidil Quran karangan Syekh Muhammad Shadiq Qamhawi rahimahullah taala. Insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita pada siri yang ke-40. Siri yang 40 pada membincangkan berkenaan pembahagian sifat yang kuat dan lemah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Taqsimus sifati ila qawiyyah wa dha'ifah. Pembahagian sifat-sifat huruf kepada sifat yang kuat dan sifat yang lemah. As-sifatu tanqasimu ila qismain, qawiyyah wa dha'ifah. Sifat-sifat huruf terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sifat yang kuat dan sifat yang lemah. Baik, sifat hijaiyah ni dia ada dua sifat. Okey. Jadi pada tajuk ni dua pembahagian. Okey, pada tajuk ni jadi musannif dia mendatangkan, dia bukanlah nak menunjuk kepada kita berkenaan praktikal, tak. Cuma dia nak menunjuk kita bahawa setiap satu huruf tu pasti ada padanya sifat yang kuat dan sifat yang lemah. Jadi macam mana cara kita nak meletakkan ataupun kita kata meletakkan sifat-sifat ini pada huruf-huruf yang berikut. Jadi dia lebih kepada teori, bukan praktikal. Praktikal ni maksudnya cara menyebut, tapi yang ni teori maksudnya okey, huruf ba, apakah sifat yang ada padanya. Okey, sekian-sekian sifat, sekian-sekian sifat. Jadi purata bagi setiap huruf ni sifat yang ada padanya purata antara 5 ke 6 sifat. Ada satu huruf yang mempunyai 7 sifat, iaitu huruf ra. Manakala baki-baki huruf yang lain ada yang terdapat padanya 5 sifat dan ada terdapat padanya 6 sifat. Jadi sifat-sifat ini kita telah bincangkan pada perbincangan yang sebelumnya. Cumanya pada bimbingan sebelumnya kita tidak mengetahui manakah sifat yang kuat dan sifat yang lemah. Jadi pada perbincangan kali ini kita akan menjelaskan berkenaannya. Jadi kita tak cerita berkenaan praktikal lah. Praktikal kita telah cerita pada perbincangan yang sebelum ni. Baik, qala al-musannif rahimahullah taala as-sifatul qawiyyah 12 sifatan. Sifat-sifat yang maksudnya sifat-sifat huruf yang kuat ada 12 sifat. Wahia al-jahru wal-isti'la wal-itbaq wal-ismat wal-safir wal-qalqalah wal-inhiraf wal-takrir wal-tafashi wal-istitalah wal-ghunnah. Okey, yang ni sifat-sifat yang kuat. Apakah yang masuk ke sifat-sifat kuat? Sifat-sifat kuat ni maksudnya apabila kita menyebut satu huruf ni, maka sifat inilah yang lebih menonjol daripada sifat yang lain. Tu maksud dia. Okey. Jadi sifat-sifat ni lah bila kita baca, maka sifat ni akan lebih menonjol.
Jadi lawan pada sifat yang kuat adalah sifat yang lemah. Jadi sifat yang lemah ni sifat yang ada pada huruf tersebut, tetapi sifat-sifat tersebut tidak menonjol. Maksud tidak menonjol di sini ialah kerana kekuatan sifat-sifat yang kuat menyebabkan sifat-sifat yang lemah ini kurang menonjol. Bukan maksudnya sifat-sifat lemah ni tiada dalam huruf. Bukan maksud itu. Maksud di sini ialah disebabkan kuatnya sifat-sifat yang kuat ini, maka dia, orang panggil, kalau dalam bahasa Inggeris dia orang panggil eyeshadow. Maksudnya ditutup, macam dilindungi dengan sifat-sifat yang kuat. Tidak bermakna bila dia dilindungi maka sifat itu tiada. Dia ada, cuma dia lemah. Baik. Jadi kita dah sebut tadi ada 12 sifat. Sifat jahar, isti'la, itbaq, dan semua sifat-sifat yang kita sebut ni telah pun diterangkan pada pembincangan yang sebelumnya. Jadi jika anda, jadi para penonton, jika tidak faham, bolehlah merujuk kepada video-video yang sebelumnya. Baik. Wa aqwaha, dan antara sifat-sifat yang kuat ni dia ada martabat ataupun turutan kekuatannya. Baik. Wa aqwaha al-qalqalah. Okey. Sifat qalqalah ada paling kuat. Fasyiddah, kemudian syiddah. Faljahru, kemudian al-jahru. Fal-itbaq, kemudian sifat itbaq. Fal-isti'la, kemudian sifat isti'la. Fal-baqi, kemudian baki-baki daripada sifat-sifat yang tidak disebut. Sifat-sifat yang tak disebut apa dia kat sini? Safir, lepas tu inhiraf, lepas tu takrir, tafashi, istitalah, gunnah. Okey. 6 sifat ni. Safir, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah dengan gunnah. Yang ni antara sifat-sifat yang kuat pun ada yang lebih kuat. Nampak dah? Okey. Macam mana kita nak tahu sifat ni kuat atau tak kuat? Ketika mana praktikal. Tapi kita tak mau fokuskan pada praktikal kerana dia akan mengambil masa. Kerana sebelum ni kita dah sebut dah macam mana cara menyebut. Okey, baik. Was-sifat ad-dha'ifah, dan sifat-sifat yang dhaif. Maksudnya sifat-sifat huruf yang dhaif, hiya al-hamsu, al-hamas. Hamas boleh, al-hamsu boleh. War-rakhawah, wal-istifal, wal-infitah, wal-dhalaqah, wal-lin, wal-khafa. Wa amma sifatu tawassut fala tusafu bi dha'fin wala quwwah. Okey, sifat yang dhaif ada 3, 6, 7. Ada 7. Iaitu yang pertama hamas. Semua ni saya dah terangkan. Jadi kalau tak faham pada perbincangan kali ni, maka boleh rujuk video-video yang sebelumnya. Rakhawah, lepas tu istifal, infitah, dhalaqah, idlaq, wallin, wal khafa. Khafa ni ikhfa lah. Okey. Wa amma sifatu tawassut, manakala sifat tawassut, fala tusafu bi dha'fin wala quwwah. Manakala sifat tawassut dia tengah-tengah. Bukan sifat yang lemah dan juga bukan sifat, dia tak termasuk dalam sifat yang lemah dan juga tidak termasuk dalam sifat yang kuat. Okey. Qaidah. Okey, kaedah di sini maksudnya macam mana kita nak mengetahui sifat-sifat yang wujud pada huruf tersebut. Bukan kita nak mengetahui cara menyebut lah, tak. Kita tak mau bincangkan benda tu. Tapi kita nak sebut, sebab kita pada permulaan video ni saya ada sebut bahawa tiap-tiap huruf itu purata sifat yang ada padanya antara 5 ke 6 sifat, melainkan huruf ra yang mempunyai 7 sifat. Manakala huruf-huruf hijaiyah yang lain puratanya antara 5 ke 6 sifat. Baik. Jadi kaedah dekat sini macam mana? Kaedah kita nak meletakkan sifat-sifat yang ada, yang wujud pada huruf hijaiyah ni. Idza aradta istikhraja sifati ayyi harfin fabda awalan bil hamsi.
jika anda ingin mengeluarkan sifat-sifat huruf, fabda awalan bil hamsi, mulakan dengan sifat hamas. Okey, sifat hamas. Okey, hamas dia ada 10 huruf. Berdasarkan rumus fahathahu syakhsun sakat. Jadi kita boleh melihat contoh-contoh ni. Kita bagilah satu contoh huruf. Okey, nanti dia akan bagi contoh selepas ni. Jadi kita baca dulu kaedah dah. Baik, dia kata idza aradta istikhraja sifati ay harfin fabda awalan bil hams. Okey, mula dengan sifat hamas. Jadi kita tengok huruf tersebut ada tak sifat hamas. Okey, kalau ada kita letakkan, okey, huruf ni mempunyai sifat hamas. Okey, itu sifat yang pertama dia. Lepas tu dia kata fa in wajadtahu fiha kana sifatan li hadzal harf. Jika engkau mendapati bahawa sifat hamas itu merupakan sifat bagi huruf tersebut, maka jadikanlah sifat hamas tu sebagai sifat bagi huruf tu lah. Letakkan, okey, huruf ni ada sifat hamas. Contoh kita kata huruf fa. Fa ni, okey, berdasarkan pelajaran yang sebelum ni, kita tengok, huruf fa ni termasuklah huruf hamas, maka dia kira sebagai huruf hamas. Lepas tu dia kata wa illa fa fi dhiddihi wa huwal jahru. Jika huruf tersebut bukanlah daripada pada huruf tu, dia bukan tergolong daripada huruf-huruf yang hamas, maka semestinya apa? Huruf tersebut mempunyai sifat yang berlawan dengan sifat hamas, iaitu al-jahru. Dia lawan lah. Jadi kita ingat rumus yang macam contoh hamas fahathahu syakhsun sakat. Okey, contoh kita kata fahathahu syakhsun sakat, huruf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, huruf jim. Ada tak hamas? Tak ada lah. Berdasarkan rumus tu, fahathahu syakhsun sakat, ada tak huruf jim itu? Tak ada. Maknanya jim dia akan mengambil sifat lawan bagi hamas, iaitu al-jahru. Jadi itu cara meletakkan sifat. Okey, ni kategori yang pertama. Okey, kategori hamas dengan jahar. Dia salah satu. Nampak? Okey, kalau dia tak hamas, dia jahar. Kalau dia tak jahar, hamas. Okey, apa yang saya duk sebut ni, saya harap sangat kepada penonton, jika tak faham, rujuk kepada video yang sebelumnya. Okey, summa. Okey, kemudian kita dah letak dah satu sifat huruf, sama ada hamas atau jahar. Okey, kemudian seterusnya summa intaqala ila hurufi syiddati wat tawassut, fa in wajadtahu fi ihdahuma fahiya sifatuh. Kemudian kita beralih kepada sifat yang seterusnya, iaitu sifat syiddah dengan tawassut. Okey, Sehari kita akan buat praktikal macam mana nak letakkan sifat-sifat yang berikut ni. Baik, dia kata fa in wajadtahu fi ihdahuma, jika anda mendapati bahawa salah satu daripada sifat tersebut ada pada huruf tersebut, fahiya sifatuh, maka sifat tersebut merupakan sifat yang ada pada huruf tersebut, yakni sifat syiddah atau tawassut. Okey, tengok pada huruf tu. Kalau syiddah, dia punya rumus dia apa? Rumus dia ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Jadi kita tengok dekat situ huruf hamzah. Huruf hamzah ada tak dekat situ? Ajid qatin bakat. Ada. Maknanya huruf hamzah adalah sifat syiddah. Okey. Kemudian kalau kita tengok lam, huruf lam ada dekat situ? Ajid qatin bakat. Tak ada. Dia ada pada rumus lin umar pada tawassut. Maknanya lam tu dia ada sifat tawassut, bukan ada sifat syiddah.
Macam itulah cara dia. Okey, nanti kita akan letakkan praktikal. Kita cuba laju kat sini. Baik. Lepas tu dia kata apa? Wa illa, jika tiada sifat syiddah dan tawassut pada huruf tersebut, fa fi dhiddihi, maka pastinya lawan bagi syiddah dan tawassut, iaitu wa huwa al-istifal, iaitu sifat istifal. Betul tak? Syiddah silap ni. Oh, dia bukan istifal ni. Kalau lawan syiddah lawan dia rakhawah. Buat syiddah lawan dia rakhawah. Kalau istifal dia punya sifat dia adalah isti'la, lawan dia. Jadi ada kurang tepat dekat sini. Tak tahulah sini dia ada kesilapan tulisan ke ataupun apa. Sebab lawan bagi sifat syiddah adalah dia syiddah dengan tawassut, dia duduk sekali kalau dalam ni. Walaupun dia sifat yang berbeza, tapi ulama letakkan syiddah dengan tawassut ni dia sekali. Lawan daripadanya adalah rakhawah. Bukan istifal lah. Wa illa fa fi dhiddihi wa huwa al-istifal. Tak, bukan istifal. Dia adalah sawab dia yang tepatnya adalah rakhawah. Okey. Thumma li hurufil itbaq. Dekat situ istifal tu yang tepat dia bukan istifal lah. Dia lawan dia adalah rakhawah. Thumma li hurufil itbaq. Kemudian kita tengok pula huruf itbaq. Huruf itbaq sad, dad, ta, dha. Okey, 4 huruf ni. Fa in kana fiha fa sifatuhu wa illa fa fi dhiddihi al-infitah. Kalau tengok dalam buku, dalam kitab tu dia kata macam mana Ustaz? Bagaimana? Dekat tadi. Fa in wajadtahu fi ihdahuma fa hiya sifatuhu wa illa fa fi dhiddihi istifal. Tak tepat no. Yang tepat dia ialah ar-rakhawah. Apa sebab istifal lawan dia isti'la. Apa lawan dia isti'la. Okey. Tapi dekat sini ayat dia tak tahu apa nak ni lah. Dia jadi tersilap sikit lah. Okey, tak apa. Kita perbetulkan yang mana salah. Okey. Sebab syiddah lawan dia rakhawah. Apa istifal lawan dia isti'la. Okey. Okey, kita boleh tambahkan ayat dekat sini. Okey. Okey. Maksudnya sebelum kita masuk itbaq, kita masuk dulu isti'la. Okey, kita boleh tambah ni. Kita buat ayat kita sendiri. Okey. Thumma intaqala. Ini ayat yang saya tambah lah. Thumma intaqala, kita ambil ayat yang lebih kurang tadi. Ila hurufi al-isti'la. Okey, selepas daripada syiddah tadi kan, kita menuju kepada sifat yang seterusnya iaitu isti'la. Okey. Fa in wajadtahu fa hiya sifatuh. Jika engkau mendapati bahawa fa in wajadtahu fiha fa hiya sifatuh, maka sifat tersebut adalah sifatnya, yakni sifat isti'la. Okey, isti'la ni dia ada berapa? Kita kena ingat rumus ingat rumus senang. Khussa dhaghtin qidh. Khussa dhaghtin qidh. Ada berapa? Ada 7 huruf. Jadi contoh kita kata huruf kha. Okay, dekat situ ada huruf kha tak? Pada rumus tu ada, maknanya huruf kha adalah isti'la. Okey.
Barulah kita boleh guna ayat ni, istifal ni. Wa illa fa fi dhiddihi wa huwa al-istifal. Jika tiada, maksudnya tiada pada huruf tersebut sifat isti'la, dia tak tergolong sebagai huruf isti'la. Fa fi dhiddihi, maka mestilah hak lawan, mestilah apa? Lawan sifat yang ada pada huruf tu adalah lawan bagi isti'la. Wa huwa apa? Al-istifal. Istifal. Baik. Jadi isti'la lawannya istifal. Okey, mana? Thumma li hurufil itbaq. Okey, jangan risau kalau rasa pening bacaan ni, jangan risau. Kita baca dulu sebab yang ni kaedah yang diletakkan oleh musannif. Kaedah ni dia bersifat ijtihadi, tak ada masalah. Sebab penamaan sifat-sifat ni adalah penamaan yang dinamakan oleh ulama. Benda ni bukan tauqifi, bukan daripada Rasulullah SAW, tapi disuruh oleh para ulama. Bacaan yang tauqifi, yang bersifat tauqifi, yang ni daripada Rasulullah SAW, yang diambil daripada Jibril, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Puan yang ni bersifat ijtihadi. Penamaan nama ni sebab dia kaedah ni, penamaan yang diletakkan dan dinamakan oleh para ulama. Okey, thumma li hurufil itbaq. Kemudian huruf-huruf itbaq. Huruf itbaq ni ada 4. Itbaq ni ialah huruf-huruf isti'la yang paling kuat. 4. Iaitu huruf sad, dad, ta, dha. Okey. Fa in kana fiha fasifatuh. Jika pada huruf tersebut ada sifat-sifat tersebut, maka adalah pada huruf tersebut sifat-sifat itbaq. Contoh kita kata huruf sad. Okey, huruf sad tu itbaq tak? Itbaq sebab kalau kita sebut itbaq ada 4. Sad, dad, ta, dha. Okey, 4. Jadi bila kita sebut sad, maknanya sad tu salah satu daripada huruf yang 4 tu, maka dikira sad ialah sifat, mempunyai sifat itbaq. Ini cara mudah kita kategorikan sifat-sifat yang ada pada huruf. Baik. Wa illa fa fi dhiddihi al-infitah. Maka jika tiada pada huruf tersebut sifat-sifat itbaq, maka mesti dia lawan. Yakni lawan dia ialah infitah. Okey, dekat infitah ni merupakan baki-baki yang tak disebut, iaitu kita sebut tadi 4. Maka baki daripada 4 tu adalah sifat-sifat infitah. Okey, dekat infitah ni dia ada dua jenis kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah huruf isti'la yang bukan itbaq. Lepas tu golongan yang kedua, kumpulan yang kedua ialah huruf-huruf istifal. Dia ada 2 jenis. Ingat infitah ni, apa maksud infitah? Infitah kita dah sebut sebelum ni, iaitu lidah tidak mencapai langit. Kalau itbaq, lidah mencapai langit. Tapi lidah tidak mencapai langit, dia ada 2 kategori. Kategori yang pertama, lidah tu dia terangkat tapi tak mencapai langit. Kategori yang kedua, lidah tu tak terangkat langsung. Yang tu adalah huruf istifal. Lidah yang terangkat tapi tak sampai kepada langit ialah huruf isti'la yang tidak mempunyai sifat itbaq, iaitu baki daripada huruf-huruf isti'la yang 3, iaitu huruf qaf, huruf qaf, huruf kha, huruf ghain. 3 huruf ni. Jadi mereka ni tebal, tapi tidak setebal 4 huruf yang kita sebutkan itu, iaitu huruf sad, tad, ta, dha. Okey, baik. Jangan risau jangan risau yang menonton. Pening lah saya menyebutkan. InsyaAllah lagi kita akan buat praktikal. Baik. Praktikal ni bukan praktikal sebutan, ni praktikal peletakan sifat-sifat. Ini lebih kurang pada teori lah. Baik.
Okey, weh. Fa in kana fasifatuhu wa illa, okey. Jadi itbaq lawannya infitah. Jadi setiap kita tengok perkategorian sifat-sifat yang disebutkan ni, dia akan mulakan dulu dengan sifat-sifat yang sifat-sifat yang kuat. Kecuali yang mula tadi, Hamas. Tapi tak apa, benda-benda ni dia lebih kepada teori dan dia bukanlah, maksudnya kalau kita tak ikut kaedah ni pun tak ada masalah. Cuma yang penting kita kena tahu bahawa setiap huruf itu ada sifat-sifat dia. Nampak. Cuma ini lebih kepada teori macam mana kita nak letak. Okey, nampak. Baik, yang seterusnya summa ila az-zalaqah. Fa in wajada fiha, zalaqah ni sifat izlaq. Okey. Okey. Sifat izlaq farra min lub. Ulama menyebutkan bahawa sifat izlaq ni tak, dia kalau kita tak tahu pun tak ada masalah. Sebab dia lebih kepada dia berkait dengan sorof. Dia berkait dengan sorof, ilmu sorof. Jadi dia tak berkait dengan sifat-sifat huruf yang maksudnya yang memberi kesan kepada makhraj huruf. Dia tak beri kesan. Kalau tak tahu pun tak ada masalah. Cumanya Imam Ibn Jazari, apakah rahsia dia meletakkan sifat zalaqah ni dalam kitab dia? Wallahu alam. Tidak diketahui sebabnya. Baik. Summa ila zalaqah fa in wajada fiha fa sifatuh. Okey. Zalaqah ni izlaq pada huruf farra min lub. Farra min lub. Farra min lub ada 6. Farra min lub. Okey. Jadi kita kata okey, huruf fa dekat pada rumus tersebut ada tak? Ada. Maka fa tersebut dikira sebagai huruf zalaqah ataupun izlaq. Okey, wa illa fa fi dhiddiha wa huwa al-ismat. Jika huruf tersebut tidak ada sifat izlaq, maka lawannya adalah sifat ismat. Okey. Wa ila huna yatimmu lil harfi khamsu sifatin minal mudadah. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kita akan sambung lagi pada siri yang seterusnya, iaitu pada sifat yang tiada lawan, yakni sifat tunggal lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.